Kawan-kawan saya sebelum mulakan kerja dia akan lepak di sini, di Papa Battery. Pada kawan-kawan yang ada kereta bateri kong, bolehlah singgah ke Papa Battery. Harga pun berpatutan di sini. Tak kira lah bateri apa, kereta apa, yang penting semua sini ada. Harga pun lebih kurang murah lah daripada kedai-kedai lain. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Okey, mana taruh ni? Okey, selamat kembali di channel Hefni Amani. Hari ini nak buat pertanyaan-pertanyaan sikit dan jawapan-jawapan yang perlu. Ada beberapa soalan kat sini. Ada kawan saya cakap, dia kata mengenai ni. Dia tanya kat aku itu hari, dia kata aku ada tulis di soalan-soalan tu. Dia tanya, kenapa engkau memilih GrabFood berbanding Lalamove dengan Foodpanda, Bungkus 8, itulah yang lain-lain lah. Kenapa kau pilih Grab? Bagi pandangan aku, Grab, lagi satu Grab ni, bagi pandangan aku kan, Grab ni senang sikit daripada yang lain lah. Tak tahulah sebab ni kebanyakan kawan-kawan saya lebih kepada GrabFood. Lagi satu dia kata GrabFood ni boleh on off. Dia kalau macam macam kita nak, orang kata time-time kerja kan, nak beli kerja, kita tak payah booking macam Foodpanda dan yang lain-lain dia kata kan. Tapi Lalamove saya tak tahu, tapi saya tak berminat kot, sebab itu berlainan dengan saya punya kemahuan lah. Kemahuan saya macam ni je, dia untuk menghantar makanan, itu saja, tak ada lain. Kat sini kan ada yang lebih tahu, lebih arif mengenai siapa yang menjadi GrabFood pertama di Malaysia. Ada tak kawan-kawan yang tahu kat sini? Kalau macam dekat negara luar mungkin ada ada yang siapa rider pertama GrabFood di Malaysia. Aku tak tahu juga sebab benda ni tak ada kod ya. Tak tahu. Sekarang GrabFood di Malaysia ada berapa orang? Itu pun aku tak tahu sebab tak ada statistik dia daripada GrabFood. Yang aku ni nombor berapa, yang si Pulan nombor berapa, si Pulan nombor berapa.
Lepas tu lagi ditanya, berapa sehari pendapatan anda? Pendapatan aku sebagai part time, pendapatan aku sehari biasalah kalau macam kerja, sebab aku ni bekerja just GrabFood ni sekadar untuk tambah-tambah je lah ya. Sehari tu dapat contoh balik pukul 6 sampai pukul 8, tu paling limit lah untuk saya lah. Saya tak buat malam sebab saya memang tak nak buat malam. Tak buat malam, saya buat siang saja. Time bekerja dalam 2 order lah. 2 order saya biasa kalau 2 order macam biasalah. Time bekerja saya akan gunakan bag ni lah. Ni yang saya selalu tunjuk bag ni lah. Ini time saya bekerja. Kalau Sabtu Ahad tu bag besar lah. Dan before punya saya ni budak diamond bos. Budak diamond. Saya sebenarnya dah lama dah diajuk dari kawan-kawan saya dulu. Setahun-tahun lepas, awal tahun lepas lah. Cakap jom buat Grab. Okay. Sebab saya bukan saya tak nak, dulu saya nak, tapi disebabkan saya ni orang kata fotografer orang kahwin. Jadi selalu ambil shoot lah malam. Sekarang hari Jumaat, Sabtu dan Ahad itu. Biasa kalau Jumaat nikah, Ahad malam berinai, lepas tu siangnya itu resepsi dia malam lah. Resepsi siang lah. Okey. Lagi satu, kalau nak buat ni untuk tambah-tambah je lah, dapat sehari tu kalau masih bekerja RM20. Kadang-kadang paling cepat lah kalau dapat tips sekali. Kadang-kadang ada macam kita ada customer, saya pengantaran RM6.7, tapi dia bagi tips RM5. Itu dah dapat RM12.7. Itu untuk satu pengantaran. Itu saya dah, masa tu dah terlewat sangat sebab masa tu KFC Sidai di Bandar Baru Selayang. Okey, yang paling susah jadi Grab Food. Yang paling susah jadi Grab Food ialah apabila kita buat pengantaran, bila ada satu tempat tu, contohnya macam kawasan kampung-kampung, kawasan rumah teres, situ ada anjing. Itu salah satunya anjing dia banyak anjing berkeliaran, anjing yang tidak dijaga itu kadang-kadang ada setengah-setengah kena kejar anjing. Lagi satu cabaran, lagi satu susah tu bila orang kata customer dia tak ada betul ansur macam itu hari saya tengah hujan hujan dekat Jinjang nak hantar ke Taman Bidara. Hantar ke sana, lepas tu dia desak suruh hantar juga sebab dia kata dia tengah lapar. Saya dengan selambanya main hujan. Lepas tu ada raincoat tapi cuma raincoat saja, seluar tak ada. Jadi basah lah semua, saya terpaksa jalan jugalah. Saya pun dah message dia, dah call dia, macam mana ni nak jalan ni, nak jalan enggak sebab dia kata dia lapar. Jadi terpaksa jalan lah. Lagi satu yang saya ni masa pengantaran ke flat-flat, contoh macam pinggiran betul cave, itu ada 5 tingkat rumah flat 5 tingkat. Terpaksa kadang customer kata suruh hantar ke atas lah sebagai Grab Food. Saya memang kena hantar lah kalau customer tu tak nak turun. Biarkan walaupun orang kata ada order double order, ada barang makanan dekat dalam box tu, saya hantar walaupun tinggi tingkat 5 ke tingkat 4 saya hantar. Sebab itu memang tugas sebagai rider Grab Food. Okey. Lagi satu macam kita ni sebagai rider Grab Food ni, macam saya pernah kena juga. Di order ni orang lain tapi disuruh hantar ke tempat lain. Orang lain tapi disuruh hantar ke tempat lain. Jadi yang customer yang kita hantar ke tempat rumah tu, dia tak tahu apa-apa pun. Dia tak order ini, tak order. Jadi sebab dulu masa saya mula-mula bekerja, saya dapat macam tu. Mula-mula bekerja sebagai rider Grab Food ni, saya dapat macam tu. Si ayah dia buat pesanan ke Grab Food, lalu hantarkan ke rumah si anak tu
dia tak tahu menahu mengenai pembelian ataupun si ayah ni belikan makanan untuk si anak ni. Dia tiba sampai sana, saya tak order je kan. Nama buka dalam tu lain. Ini nama si bulan ni ke? Dia nama ni saya kenal. Nama ni dia kata, ya dia kata. Tapi dia tak ada apa tu. Lepas tu saya call lah. Nama ni nama bapak dia, nama bapak dia. Si anak yang menerima kat rumah tu. Lepas tu saya call si yang customer ni. Hello encik, nama anak encik ini si bulan ni. Ya, itu anak saya. Itu alamat yang perlu encik hantar lah. Okey, saya dah sampai. Tapi anak encik ni cakap dia tak order. Lepas tu saya pun bagi telefon tu ke anak dia. Bagi anak dia, okey ayah, thank you ayah. Itu ayah. Anak dia bujang lagi perempuan. Okey, lagi satu, bila kadang-kadang kalau kita sebagai GrabFood Seri Gombak yang on di Seri Gombak akan dapat di Seri Gombak dan dihantar back to back sampai ke mana-mana lah. Kadang-kadang sampai ke Ampang. Yang paling susahnya tu kalau contoh macam rider baru tak tahu tempat kan, tak tahu tempat macam saya dulu. Saya pergi ke mana Ampang apa nama dia. Lepas tu dah hantar ke dalam tu tak tahu nak balik. Sebab map tu tak boleh buka dah. Bukan tak boleh buka, maksudnya kita nak keluar tu kita tak tahu nak keluar. Kita masih tanya orang, sehingga kita ya abang mana jalan nak keluar balik ke kawasan Ampang Point ke mana macam tu. Itu masalah budak baru yang perlu yang kata yang susah. Bila hantar ke dalam masa ke dalam tu hantar makanan memang ikut map, tapi masa nak keluar tu tak ikut map. Okey, tu Okey, lagi satu ditanya, kawan-kawan tanya ni, tak penat ke kerja sebagai GrabFood? Sebab abang hari biasa bekerja, lepas tu balik kerja abang sambung lagi kerja sebagai GrabFood. Bagi pendapat aku tak penat pun. Sebab bila kita nak buat ni, nampak duit dalam fikiran ni, nampak duit, tanggungjawab banyak sebagai seorang bekerja seorang diri, isteri tak bekerja. Memang rasa sebagai seorang suami ataupun lelaki kena rajin cari duit, kena cari untuk tambah-tambah kan. Jadi kalau orang kata kalau kita ambil dalam balik kerja tu bolehlah orang kata tambah-tambah. Contoh macam perbelanjaan duit anak sekolah kan, pagi berapa, petang berapa. Contohnya pagi macam orang Islam, contohnya pagi nak kena sekolah agama kan. Tengoklah berapa anak pula. Kalau contoh macam 4 orang ke 3 orang ke 2 orang tu, yang lain semua sekolah nak kena duit. Sekarang duit pun dah berapa, mungkin pagi 2 ataupun RM2 ataupun petang dah RM3 macam tu lah. Kalilah dengan 3 orang berapa. Tu sebenarnya untuk tambah-tambah lah. Selain daripada tu juga, kadang-kadang bagi kawan-kawan yang mempunyai anak satu nak bersusu ke apa dia, kebanyakan kawan-kawan memang buat Grab. Sebab saya pun dapat idea daripada kawan juga, dia ajuk saya untuk buat Grab. Lagi satu kepada yang bujang juga pun, kadang-kadang ada kawan saya seorang ni, dia memang gila-gila buat Grab. Gila-gila buat Grab, tak tahu saya tak pernah pun nampak weight dia. Memang saya tak pernah nampak, tapi dia memang gila-gila buat Grab. Kadang-kadang kalau macam hari biasa dia akan buat Grab malam. Buat Grab malam dalam pukul 11 atau pukul 10.30 dah balik lah. Dia dah pukul 6 dia start, pukul 10.30 pukul 11 dah balik. Kalau hari biasa contohnya macam hari Sabtu, dia akan buat overtime lah. Buat pagi macam itu hari minggu lepas lah. Kawan saya ni memang tak tahu lah, gila-gila sikit lah. Memang terdesak duit ke macam mana tak tahu, tapi memang orang kata dalam satu hari saja kemarin tu, masa hari Minggu tu, dia boleh dapat 300 lebih. Dia punya order dapat pengantaran 35. Gila kan, 35. Dia pagi pukul 7
Dia start, lepas tu bila Zuhur dia akan pergi rehat sembahyang lah. Lepas tu asar pun rehat sembahyang, lepas tu sambung balik, continue balik. Lepas tu bila nak masuk maghrib dia balik rumah. Lepas maghrib lagi tu dia continue, dia sambung balik jadi Grab sampai pukul 11 ke pukul 10.30 macam tu. Balik dia ditunjuk kat grup dapat 35 order. 35 ke 37 lah. Dia budak perintis memang banyak bonus lah ya, tak macam Diamond mengharapkan daripada Diamond lah. Itu kalau budak perintis memang cepat naik lah, cepat dapat. Itu rezeki mereka lah. Kita jangan cemburu. Kita dah dapat sebagai rider Grab ni pun dah bersyukur, alhamdulillah. Okey, lagi satu dia tanya kerja minta ini betul. Ada beranggapan, ada setengah orang cakap kat saya lah kat saya dia cakap ada dia kawan saya ni jenis bukan dia orang yang pandai kerja bagus, tak macam saya kan. Dia tanya kerja Grab ni bagi kita ni hina ke sebagai seorang rider Grab food ni? Hina ke? Tak kan? Kita selagi orang kata kita mencari duit halal, bukannya kita mencuri pun kan? Kita sekadar orang kata mencari untuk penambahan duit untuk keluarga kan? Untuk duit keluarga. Jadi mananya yang hinanya? Rezeki Allah Ta'ala yang bagi. Kalau kita tak kerja duit, tak cari duit, macam mana kita nak dapat duit? Duit tak akan datang kalau tak dicari. Seperti ini. Duit tak akan datang kalau tak dicari, bro. Okay, kau kerja hebat, kerja bagus ni semua, itu rezeki kau. Yang bagi kita sebagai Grab Food, itu rezeki kita orang juga. Dia sama je Allah Ta'ala kasih, dia sama rata Cumanya kita perlu bekerja keras, orang kata, untuk mencari hidup yang lebih baik. Okay. Lepas tu tanya lagi, ada kawan tanya lagi, best ke buat Grab ni? Buat Grab ni memang best. Memang best buat Grab. Satu kita ni tak payah orang kata booking macam Foodpanda. Grab Food ni yang setahu aku, yang pengalaman yang aku ada di sekarang ni, yang aku tahu Grab Food ni kalau orang kata kita agak susah ataupun busy, kita tak payah buat Grab. On bila-bila masa. Bila kita nak, kita on. Bila kita tak nak, tak payah on. Okay? Itu je sebagai Grab Food. Sebenarnya terpulang pada, tengoklah, ada kadang-kadang ada kawan saya juga, kenapa kau tak nak jadi, saya ajuk dia nak kenapa tak nak jadi Grab Food, tak nak jadi rider Grab Food. Dia kata itu bukan saya punya minat. Okay, itu terpulang pada mereka lah. Saya cuma bahas macam ni. Dia kata dia tak minat, padahal dia jadi dispatch kebanyakan yang macam Grab Food ni, rider Foodpanda lah, lama kebanyakan mereka dari kalangan budak dispatch. Okay. Sebenarnya tak ada masalah pun kalau dia tak nak. Mungkin bukan minat dia lah, bukan minat dia. Tapi kalau bagi siapa-siapa yang meminati sebagai Grab, boleh masuk. Tapi Grab sekarang terlampau ramai. Tapi tak tahu siapa yang Grab pertama di Malaysia. Kita tak tahu siapa yang menjadi rider Grab Food pertama di Malaysia. Itu bincang-bincangkan.
Okey, sekarang saya cuma nak tahu siapa grab pertama rider GrabFood pertama di Malaysia. Adakah anda tahu? Kita bincang-bincangkan di komen YouTube saya di Hefni Amani. Jangan lupa subscribe, komen dan tekan lonceng tombol untuk mengetahui video-video terbaru daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bye bye.